صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-7 insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bab yang ke-7 adalah adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang kita akan belajar adalah adab seluruh manusia, semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti tahu tentang adab-adab ini. Ya, adab dengan Al-Quran, kita akan belajar menerusi bab ini insya-Allah. Dan secara asasnya saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peranan orang yang beriman kepada Allah terhadap Al-Quran adalah mengagungkan Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, wajib mengagungkan Al-Quran, wajib memuliakan Al-Quran. Bagaimana agungkan Al-Quran? Bagaimana memuliakan Al-Quran? InsyaAllah kita akan kupas pada malam ini, InsyaAllah. Pada topik yang pertama ni sahaja, pada muqaddimah, tidak kurang daripada 20 cara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bagaimana mengagungkan Al-Quran, bagaimana memuliakan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan bab ini dengan mendatangkan sebuah hadis. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman?
qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, artinya agama adalah nasihat. Ya, agama adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh manusia. Itu baru mukaddimah hadisnya. Jadi kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama radhiyallahu anhum rahimahumullahu ta'ala berkata, nasihat kepada kitab Allah. Jadi kita masuk topiknya, bagaimana mengagungkan Al-Quran, bagaimana memuliakan Al-Quran. Yang pertama, nasihat kepada kitab Allah adalah mengimaninya, beriman kepada Al-Quran, bahawa ia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, kita perlu beriman, kita perlu yakin bahawa Al-Quran itu bukan kalam manusia, bukan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam yang paling mulia. Dan dia, Allah yang menurunkan Al-Quran. Wajib kita imani, ya. Bila kita beriman kepada Al-Quran bahawa ia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini tidak ada mana-mana kalam yang lebih istimewa, yang lebih hebat, yang lebih layak kita dengar melainkan Al-Quran. Al-Quran paling hebat, paling istimewa, paling layak kita dengar. Dengarnya saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarnya saja. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila diperdengarkan, dibacakan. Bila mana diperdengarkan, kita dengar. Bila dibacakan Al-Quran, kita dengar. Apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita yang mendengar, zadathum imana, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dengar Al-Quran itu kan sekejap saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kan, ya. Kalau yang dalam grup saya itu berapa minit? 3 minit saja, kan, satu muka. Sekejap saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bertambah iman kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila sebut tentang dan dialah Allah yang menurunkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Jadi dalam banyak ayat, suka saya pilih ayat pertama daripada suratul Qadr. Walaupun keluar bertopik, tapi saya kena tekankan, saya kena bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah tentang Al-Quran. Apa dia? Suratul Qadr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadr, pada Lailatul Qadr. Baik, sebelum saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang kita tahu tentang Lailatul Qadr? Apa hebatnya Lailatul Qadr? Apa istimewanya Lailatul Qadr? Apa jawapannya? Boleh jadi orang akan jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr memang istimewa, memang hebat. Kenapa? Kerana malam itu saja lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Oh, mestilah hebat, mesti hebat. Selain daripada itu, apa yang hebat? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kita kata malam tu hebat. Kenapa hebat? Kerana malaikat turun berduyun-duyun, penuh bumi ini dengan para malaikat, dan diketuai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu malam istimewa, malam yang hebat. Jawapan betul, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi
Yang lebih hebat daripada itu adalah ayat pertama daripada suratul Qadr, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami itu merujuk kepada siapa? Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia. Anzalnahu, kami menurunkannya. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam yang paling mulia. Ada lagi kalam yang lebih mulia daripada Al-Quran? Tak ada. Yang paling istimewa adalah kalam Allah, Al-Quran. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia. Bila? Fi Lailatul Qadr, malam Al-Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia pada malam yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Itu yang tersurat. Ada 3 perkara. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia pada malam yang mulia. Yang tersirat ada 3 perkara lagi. Apa dia? Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah? Ada yang lebih mulia daripada baginda? Tak ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril siapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Dia penghulu malaikat. Ada malaikat lebih mulia daripada malaikat Jibril? Dia penghulu, dia yang paling mulia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Pertama, menurunkan Al-Quran yang mulia. Kedua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketiga, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang mulia pada malam yang mulia. Berapa kali mulia dah? 5. Yang terakhir apa? Al-Quran diturunkan di mana? Di Gua Hira. Gua Hira di mana? Di Jabal Nur. Di mana? Di Makkatul Mukarramah, tanah suci yang paling mulia. Ada tanah lain yang lebih mulia daripada Makkah? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi tergabungnya dalam satu ayat itu semua kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang mulia pada malam yang paling mulia di tempat di tanah yang paling mulia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu kita bila mana yakin bahawa Al-Quran itu turun daripada Allah, semua yang terlibat itu mulia. Semua terlibat dengan Al-Quran itu mulia. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita terlibat juga dengan Al-Quran, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dengar Al-Quran, apa-apa saja yang ada hubungan dengan Al-Quran akan jadi mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Kena belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam yang penuh dengan kemuliaan itu kita mesti menjadi sebahagian daripadanya. Al-Quran itu mesti menjadi sebahagian daripada diri kita, daripada kehidupan kita, daripada hari-hari kita, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab tu kalau masih ingat lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, antara apa yang saya selalu ulang adalah biarlah kita ini bukan siapa-siapa di kalangan manusia. Tak apa. Kalau kita bukan siapa-siapa dalam kalangan manusia, itu tidak mengapa. Tak ada siapa-siapa nak hormat kita,
tak ada siapa-siapa nak muliakan kita, tak ada siapa-siapa yang nak bagi layanan istimewa kepada kita. Kita orang biasa saja. Oh, tu tak mengapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Asalkan apa? Asalkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ni sekejap saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Mulia pun boleh jadi ada tempohnya. Mulianya ada tempoh. Tempoh kebetulan ketika mana kita berada di posisi itu, ya. Tetapi bila hilang posisi itu, kita masih mulia ke? Boleh jadi ada yang masih mulia, tapi boleh jadi hilang kemuliaannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat kemuliaan yang kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peranan kita beriman kepada Al-Quran, yakin bahawa ia adalah kalam Allah dan Allah yang menurunkannya. Baik. Kata Al-Imam Nawawi, berdasarkan kepada pandangan para ulama, ya, Al-Quran tidak diserupai oleh mana-mana kalam makhluk. Ya. Al-Quran itu tak sama dengan mana-mana kalam makhluk. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa perkataan, mahupun syair, mahupun lagu, walaupun nasyid, apa saja, tak ada yang boleh menanding kehebatan Al-Quran. Jadi apa peranan kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Disiplinkan diri kita, ajarkan diri kita menjadi Al-Quran kalam yang terhebat untuk dibaca dan kalam terhebat untuk didengar. Jangan sampai tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dibandingkan antara Al-Quran dengan lagu lagi sedap kita dengari. Itu musibah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itu istilahnya penyalahgunaan nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita kena gunakan untuk ibadah, untuk kebaikan. Jangan sampai lagu yang melalaikan, lagu yang mengasyikkan, itu lagi sedap daripada Al-Quran. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan sampai. Yang kita kena jadikan adalah, yang kita kena latih adalah telinga kita paling suka dengar Al-Quran. Tak boleh kalau tak dengar Quran, mesti nak kena dengar Al-Quran. Sampai satu peringkat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketagih mendengar Al-Quran. Walaupun perkataan ketagih tu macam negatif sikit tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi nak ceritakan kita tak boleh, kita mesti nak kena dengar Quran juga macam mana sekalipun. Dia boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia dengan cara berlatih. Saya suka anjurkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ni di YouTube, Masya Allah, tak boleh nak cakap macam mana, sangat ramai, bukan seorang dua orang, tapi ramai sangat qari yang sangat sedap bacaan mereka, sangat merdu. Masya Allah, bukan suara sedap saja, boleh jadi suara dah sedap tapi lagu biasa-biasa saja. Tapi yang ni, yang ramai dalam YouTube tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah suara sedap, bacaan pun sedap, semua sedap tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tinggal lagi kita membacanya, kita mencarinya, kita mendengarnya, sampai tak boleh hari-hari nak kena dengarnya. Itu boleh terjadi. Kata, boleh ke jadi macam tu Ustaz? Boleh, tapi syaratnya macam mana? Berlatih, biasa dengarkan Al-Quran, biasa dengar, sampai kalau hari itu kita akan rasa kosong, kenapa hari ni macam tak kena? Sebab belum dengar Quran lagi rupa-rupanya. Boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh kita latih telinga kita. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah nak percayalah, ya, dan tolonglah percaya. Kita dengar Al-Quran, sampai kita asyik sekali, sampai kita seronok sekali, sampai kita rasa kita dengar lagu yang lain tu tawar. Sampai dengar lagu tu tawar, dia tak biasa je, tak ada apa pun. Orang duk nyanyi-nyanyi, orang duk hafal-hafal, kita biasa je, tak rasa apa-apa. Kerana apa? Kerana kita dah melatih telinga kita untuk mendengar Al-Quran. Itu boleh dilatih tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selalu dengar Al-Quran, ya. Selalu dengar Al-Quran.
Baik. Jadi kita kena meyakini tidak ada mana-mana kalam yang menyerupai Al-Quran, ya. Ia tidak diserupai oleh mana-mana kalam makhluk. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua, mereka itu siapa? Manusia. Seluruh manusia, bahkan bukan manusia saja, manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'ti bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sekiranya bergabung, apa yang bergabung? Manusia dan jin bergabung untuk mendatangkan sesuatu yang setara, sama level dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, takkan boleh, mereka takkan mampu. Bergabunglah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mungkin orang-orang biasa taklah bergabung. Kita pilih yang siapa? Yang sastrawan-sastrawan, yang pakar-pakar bahasa, yang pujangga-pujangga, panggil semua, bergabung semua sekali untuk mencipta sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Tak boleh, ya? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka bekerja sama di antara satu sama yang lain, tak boleh, ya? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu, mereka takkan boleh buat dan sampai bila-bila mereka takkan mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebab kita semua makhluk lemah sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah berbanding dengan Al-Quran yang maha berkuasa, yang maha alim, yang maha mengetahui. Kita apa kita tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Saja yang kita tahu, ya. Jadi tidak ada sesiapa pun mampu untuk datangkan yang serupa dengannya, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu kita kata yang paling utama kita baca Al-Quran, yang paling utama kita pandang Al-Quran, yang paling utama kita dengar Al-Quran. Al-Quran tu jadi yang paling utama, paling utama. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nasihat kepada kitab Allah Ta'ala ialah memuliakannya, mengagungkannya, meletakkannya pada tempat yang sesuai dengan kemuliaannya, ya. Al-Quran itu bila dibaca janganlah letak di lantai, ya, di atas kapet yang setara dengan tapak kaki kita, tak, ya. Letakkan pada tempat yang setara dengan kemuliaannya, yang tempat yang lebih tinggi, ya. Cuma jangan tinggi sangat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sampai tak tercapai kita, tak terbaca kita. Simpan tinggi-tinggi, simpan dalam almari, lalas sekali simpan saja. Tak, ya. Simpan di tempat yang elok, tempat yang bersih, tempat yang sesuai untuk hari-hari kita mengambilnya, hari-hari kita membacanya. Baik. Membacanya dengan betul. Di antara cara kita memuliakan Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran dengan cara yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara membaca Al-Quran itu dengan cara yang betul tu macam mana? Membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Membaca Al-Quran itu bukan seperti membaca berita. Lancar je macam tu, tak. Tetapi membaca Al-Quran itu ada hukum tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada dengungnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, membaca Al-Quran itu mestilah dengan betul, ya, dengan cara yang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada perancangan sebenarnya untuk buat kelas, buat satu hari je bengkel untuk tajwid Al-Quran yang ringkas, ya, yang simple, ya. Yang itu yang perlu kita tekankan, dan insya-Allah kalau tidak ada halangan, ya, tarikhnya dengan izin daripada pihak masjid, insya-Allah saya akan
ikhtiar untuk buat pada 29 hari bulan Februari ini ataupun 1 Mac, ya. Saya cubalah tuan-tuan abang dirahmati Allah pada pagi hari, sebab pada 29 Februari dan 1 Mac tak ada kelas tahfiz, cuti. Jadi saya gunakanlah mini auditorium tu, kelas yang saya biasa mengajar tu, untuk buat kelas tajwid Al-Quran, dan juga mungkin insya-Allah perkongsian yang saya pernah sebutkan sebelum ni tentang penulisan Al-Quran, tentang dhab, tanda-tanda Al-Quran, tentang qiraat. Saya kongsi sikit-sikit lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau tidak ada aral, tidak ada halangan dan ada kudrat, insya-Allah saya cuba buatlah pada tarikh tu, ya. Sebab nak kena cari waktu yang kelas tak digunakan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya akan update dari masa ke semasa dalam grup saya lah, insya-Allah, dalam grup kuliah saya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan betul, mengelokkannya. Tahsinus saut. Baca elok-elok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kena tahu bahagian yang kena panjang, kenalah panjangkan bacaan. Panjang pula berapa harakat? 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat ke? Kena tahu semua tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana itu hak Al-Quran, ya. Kita kena tunaikan hak Al-Quran itu dengan menyebutnya, dengan membacanya dengan cara yang betul, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara untuk baca dengan betul tu kita kena belajarlah. Belajar tu banyak cara. Yang salah satu bengkel saya tu sehari saja, sekejap saja daripada pagi mungkin 9 sampai tengah hari 12 dah lah, ya. Tak payah lama-lama sangat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi itu yang sehari. Tapi yang kita kena lazimkan yang hari-hari, yang datang kelas Al-Quran, belajar dengan ustaz, talaqi dengan ustaz, talaqi dengan ustazah, ya. Yang mungkin saya ajar tu teori dan praktikal sikit-sikit. Tapi yang kita baca hari-hari itu yang sebenarnya praktikal betul-betul. Jadi letakkan diri kita dalam kelompok itu, kelompok orang yang baca Al-Quran hari-hari. Ada guru Al-Quran, ada ustaz, ada ustazah. Masukkan diri kita dalam kelompok itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pada hari akhir nanti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah, wujuh yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masuk ke dalam syurga Allah sangat berseri-seri, tak terkata berseri-seri wajah orang yang masuk ke dalam syurga Allah. Li sa'yiha radiyah. Sa'i, kesusahan, kesungguhan, kepayahan yang dilakukan dekat dunia, ke hulu ke hilir, pergi kelas ngaji sini, belajar ngaji sana, belajar tajwid sini, belajar tafsir sana, belajar ke hulu ke hilir. Lisa'iha, kesusahan dia tu. Yang kita datang bukan senang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Datang awal-awal lagi, duduk dalam kuliah lagi 1 jam, tunggu isyak lagi. Yang kita lakukan ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah ada sedikit penat lelah kita, susah payah kita, radiyah, kita akan redha pada hari akhirat nanti. Mujur dulu aku datang kuliah, mujur dulu aku datang masjid, mujur, syukur aku bersusah payah dekat dunia dulu, beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana hari ini balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak rugi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Belajar hari-hari. Hari ini kita belajar tentang Al-Quran, esok kita belajar tentang tafsir Al-Quran, ya. Kalau di Masjid Al-Azim, malam ni kita belajar tentang adab-adab membaca Al-Quran. Malam esok, hari Ahad, malam Isnin, belajar tentang tafsir Al-Quran. Apa-apa saja Al-Quran tuan-tuan dan puan dirahmati, pergi saja. Li sa'yiha radiyah. Kita redha, kita akan syukur kerana pernah kita sa'i, li sa'yah, bersusah payah dekat dunia dahulu untuk agama, untuk Al-Quran, untuk ibadah. Untung sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Penat kat dunia ni sekejap saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sedangkan nikmatnya tak pernah akan henti. Tidak ada hentinya nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Khusyuk ketika dibaca. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena berlatih-berlatih ya, bila baca Al-Quran itu khusyuk ya. Dan khusyuk itu akan timbul kebiasaannya. Kebiasaannya bila kita memahami maksudnya. Faham maksudnya, tahu ini tentang syurga ni, ini tentang syurga ni. Baca sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, doa pada Allah, harap pada Allah, masukkan kita dalam syurga Allah. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga Allah kita tak akan dengar yang tak elok-tak elok. Dalam syurga Allah tu yang kita dengar elok-elok saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai bakal penghuni syurga, penghuni syurga dalam syurga dengar yang baik-baik saja, dengar yang elok-elok saja. Jadi sebagai bakal penghuni syurga, kita berlatih di dunia dengar yang baik-baik saja, kerana di akhirat nanti pun kita akan dengar yang baik-baik saja. Jadi yang baik-baik itu apa? Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, yang baik-baik saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, khusyuk ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran ya, dan menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya. Sebut betul-betul makhrajnya, sifatnya, mempertahankannya. Yang terakhir kita bentuk di sini, mempertahankannya daripada takwilan golongan yang terpesong dan serangan golongan fitnah. Jadi tugas kita sebagai orang yang beriman, yang kita cintakan Al-Quran kerana ia kalam Allah Subhanahu wa taala, mesti ada sikap mempertahankan Al-Quran. Kalau ada orang yang cuba memperlekeh Al-Quran, tu pantang kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau ada orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, tu pantang, rasa marah sekali, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan kita kena mempertahankan, membela Al-Quran. Itu peranan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang saya boleh simpulkan dekat sini adalah, pertama, beriman bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menurunkannya. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang mulia pada malam yang mulia di tanah yang mulia. Kemudian ia tidak diserupai dengan mana-mana kalam makhluk, dan manusia siapa sekalipun dan jin sekalipun bergabung tak akan mampu mendatangkan sesuatu yang setara, yang sehebat daripada, yang sehebat Al-Quran. Kemudian kita kena memuliakan Al-Quran, membacanya dengan betul, elokkan suara, elokkan sebutan, khusyuk ketika membacanya, menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya, dan mempertahankannya ya. Kita jangan ikut orang-orang yang menafikan Al-Quran. Kita jangan ikut orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, mempersendakan Al-Quran, tu jangan ikut. Jangan ikut. Kerana Al-Quran itu kalam yang paling mulia, kalam yang wajib kita imani, yang wajib kita patuhi, yang wajib kita ikuti. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena elakkan diri kita lah daripada orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perkara ini adalah adab kepada seluruh manusia terhadap Al-Quran. Jadi bagi tahu semua orang, bagi tahu semua orang tentang perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik.